Halo kepesanan Tesanan, jumpa lagi dalam channel saya kali ini. So untuk kali ini cuma sedikit perkongsian saja. Full marathon yang ataupun Borneo Marathon yang saya sertai sebelum ini yaitu 42 km. Saya telah alhamdulillah saya telah dapat mencapai target yaitu sub 4. Jadi lebih kurang dalam 3 jam 48 minit lah begitu. So jadi berbanding dengan dua maraton yang saya telah sertai sebelumnya yaitu di Penang Bridge International Marathon dan juga Miri Marathon, saya dapat perbaiki masa dengan lebih baik lah. So jadi sebelum ini untuk marathon di Penang Bridge saya telah melakukan hampir dalam lebih kilometer lah, atau mileage tu lebih banyak. Okay, so contohnya dalam satu minggu tu 90, 70 dia meningkat daripada 60, 70, 80, 100, 104, 105 begitulah dalam 3 minggu, and then taper. Tapi malangnya saya dapat 4 jam 5 minit. Okay, kemudian seterusnya dalam Miri Marathon sama juga, mileage dia lebih kurang dalam sekitar peak dia adalah dalam 90-100 lebih itulah. Okay, lebih kurang juga sama dalam 8 minggu, 10, 12, 10 minggu. Tapi untuk Borneo Marathon pada kali ini saya berlari lebih sedikit lah, mileage dia sedikit, lebih kurang peak dia cuma dalam 70, itu pun satu minggu. Dan duration ataupun training block dia lebih kurang dalam 8 minggu. Okay, dan untuk maraton, latihan maraton tersebut saya lebih banyak berlari dalam target pace lah, lebih kurang dalam 5 minit 39 atau lebih kurang lah. Okay, dan juga banyak melakukan speed run. Berbanding dengan dua maraton yang saya tersertai sebelum ini di Penang dan juga di Miri, saya tidak mendapat ataupun diserang dengan krem. Cuma di lebih kurang dalam kilometer 35 itu saya dapat sedikit shin splint lah di kaki kiri. So kurangkan kelajuan pace, lebih kurang dalam kilometer 38 ke 40 itu saya dapat berlari balik lah. So untuk maraton ataupun Borneo Marathon itu saya ubah strategi di mana 10 km yang awal saya lakukan dalam di bawah pace, maksudnya saya berlari pace di bawah daripada ataupun lebih laju, yaitu pace 4 lebih. Okay, 4 lebih kurang 450, 430, 439, 440 lah. Okay, kemudian sedikit demi sedikit berkurangan sehinggalah kilometer 30 tu saya sedikit sebanyak itulah kan, agak penat. Okay, tapi alhamdulillah dapat mencapai target. Sebenarnya target dia adalah betul-betul di bawah 4 jam. Okay, iaitu mungkin dalam 3 jam 58, 55, 58 begitulah. Tetapi rezeki saya dapat berlari dengan baik sehingga kilometer 30 dan juga dalam kilometer 2 kilometer terakhir itu boleh dapat pace 4 lagi. So dapatlah 3 jam dan 48 minit. So jadi itu sahaja untuk Borneo Marathon. Recap untuk Borneo Marathon. Mungkin selepas ini saya akan mungkin berlari lagi. Target 3 jam 45 ke begitu. Tapi tengoklah keadaan. Okay. So jadi untuk kali ini sedikit review lah berkenaan dengan kasut yang saya gunakan sebelum ini untuk training juga. Okay, iaitu mungkin ada di antara pelari yang mungkin bertanya jugalah berkenaan dengan kasut ini Puma Deviate Nitro yang kedua yang telah saya gunakan sebelum ini. Satunya saya juga menggunakan kasut daripada Orthos 8 Hypersonic 1.2 dan juga diselang-seli dengan kasut ini untuk long run. Okay, tapi saya banyak menggunakan Orthos 8 1.2 lah. Orthos 8 Hypersonic 1.2. Jadi untuk kasut itu pun agak baik jugalah, untuk okey jugalah untuk long run.
Okay, cuma dia berat sedikit. Jadi untuk kasut yang ini sedikit sajalah. Untuk kasut Puma Deviate Nitro yang kedua, saya beli sebelum ini lama sudahlah kan. Saya beli dengan harga diskaun lah di awal masa dia mula keluar. Okay. Sedikit review lah selepas penggunaan lebih daripada 300 km, menghampiri 400 km bagi yang ini, dan juga sebelum ni saya ada kasut yang ini juga Puma Deviate Nitro yang pertama. Okay. So dia ada beza sedikit lah kalau kita tengok di antara kedua-dua ni kan, di bahagian atas dia hampir sama. Okay. Cuma kalau kita tengok untuk Deviate Nitro yang pertama ni, dia toe box dia lebih lebar kan, lebih lebar berbanding dengan Deviate Nitro yang kedua ni, yang kedua Deviate Nitro 2 atau saya panggil DN2 lah. Okay, dia lebih tirus. Yang ini okey lah kan, berbanding yang ini dia memang agak sendat lah untuk saiz saya, saiz 42. Jadi untuk ini kedua-duanya saiz 42 ataupun UK 8, US 9. Okay, saya dapati yang ini lebih selesa lah di bahagian toe box. Okay. Dan juga di yang ini sangat sendat untuk saiz 42. Jadi itulah kalau untuk yang kaki jari kaki lebar tu agak susah lah untuk kasut ini. Memang sangat tirus yang ini kan, banding yang ini. Okay. So jadi untuk kasut ini saya dapati setelah lebih daripada 300 menghampiri 400 km masih okey lagi lah. Okay. Kalau tengok tapak pun memang tahan. Okay. Yang ini pun lebih daripada 500 km pun tapak yang ini pun tahan. So jadi memang untuk Deviate Nitro ni tapak dia masih okey lah. Tali kasut untuk kasut ini sangat agak pendek. Okay. Pendek, kalau diikat tu memang ngam-ngam lah kan untuk kasut ni. Okay. So di bahagian atas juga untuk dibuat larian waktu malam pun okey juga, sebab dia ada reflektor di sini dan juga di bahagian depan reflektor. So jadi agak sesuai lah, memang sesuai untuk lari malam juga. Okay, kemudian kita pergi kepada bahagian misol dia. Misol dia lebih kurang sama juga dengan yang pertama, tapi ini agak lebih lembut sedikit lah daripada yang pertama ni. Okay. Agak lembut. Okay. Lembut, tapi dari pengalaman saya menggunakan kasut ini, misol dia walaupun dia lembut, tapi bila bawa berlari kan, dia macam agak keras lah pula kan. Selepas beberapa lebih kurang dalam masa berlari, rasa macam keras jugalah kan. Tapi mungkin sebab satunya dia ada plate di dalam, so menyebabkan ride dia agak saya rasa bagi saya ride untuk yang Deviate Nitro yang pertama lagi agak bagus sedikit lah kan. Cuma beza dia plate untuk kasut ini lebih fleksibel sikit. Dia bukan, walaupun dia ada plate, dia kurang keras lah kan. So nampak boleh di bend dan sebagainya. Okay. Dan mudah untuk dipulas juga. Berbanding dengan yang pertama ni memang agak keras lah untuk di bend. Okay. So untuk kasut ini memang boleh digunakan untuk dipulas begini pun agak keras. So kasut ini lebih untuk speed run lah. Okay. Berbanding dengan kasut ini, dia boleh daily trainer dan juga boleh digunakan untuk pelbagai larian jugalah, sama ada long run ataupun daily trainer begitulah. Okay. Yang lainnya, kalau kita tengok untuk yang Deviate Nitro 1 ni, dia ada plate, dia lapisan ataupun getah keras di bahagian belakang ni. Okay. So untuk kasut ini dia tidak ada, dia gantikan dengan lebih banyak foam lah kan. Okay, so dia gunakan Nitro Elite, okay, foam Nitro Elite yang ini. Okay. Dan setelah 300 km, tengoklah dia tapak dia masih okay. So memang berbaloi lah, dengan harga 600 pun kira berbaloi jugalah untuk kasut ini. Sebab tapi saya beli dengan harga diskaun, so lebih kurang dalam 400 lebih lah masa saya beli. So jadi yalah, okey jugalah.
So jadi bagi saya yang ini lebih selesa lah, ride dia lebih fun, okay, berbanding dengan kasut ini lah. Dia walaupun dia Nitro Elite tapi lama-kelamaan bila lari itu dia agak keras jugalah kasut dia. Ini macam kasut biasa juga. Tapi dari segi ketahanan tu memang superb lah. Kan, kasut 300 lebih kilometer ini. Itu saja ringkas berkenaan dengan kasut berkenaan dengan larian maraton saya sebelum ini, dan juga kasut Daviat Nitro setelah 3 penggunaan dalam 300 km. Jadi itu sahaja, sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang lain. Terima kasih kerana terus berada di channel ini, dan diharap kita dapat berjumpa lagi di video yang lain. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.